nak buka kamera ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sebelum kita mulakan, minta semua peserta yang join untuk tutup mikrofon supaya tak bergema. Baik, pada malam ni insya-Allah kita membahaskan pada soalan yang bernombor 43, yang mana pada sesi yang lalu kita telah membahaskan tentang keharusan untuk kita beristi'anah, dan kita membahaskan tentang hadis Nabi SAW, idza sta'anta fasta'in billah. Maka hari ini kita membahaskan topik yang penting. Berkebetulan kita berada dalam musim ramai di kalangan sahabat, di kalangan kaum keluarga, kaum kerabat kita yang ada dapat panggilan haji. Maka mereka pergi menunaikan haji dalam masa sama tidak melepaskan peluang untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah tajuk pada malam ni tajuk yang penting juga untuk kita bahaskan, memandangkan terdapat sebahagian kelompok yang mengharamkan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sisi mereka, menziarahi makam Rasulullah itu adalah satu perbuatan yang dosa, dan mereka yang pergi menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan ataupun safarnya itu adalah safar yang maksiat, maka tidak boleh untuk dia melakukan jamak dan qasar solat. Maka apakah jawapan ahli sunnah wal jamaah pada masalah ini? Maka kita insya-Allah kita bacakan daripada soalan ini, kemudian kita bahaskan secara tuntas insya-Allah. Kata pengarang, mad dalilu ala jawazi ziyarati qabrin nabi alaihi salatu wassalamu lirijali wan nisa. Al-jawabu tusannu ziyaratu qabrin nabi bil ijma'. Naqala dhalika al-qadhi Iyad wan Nawawi قال تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سورة النساء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد معناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي أن يسافر لهؤلاء المساجد 3 لأن الصلاة فيها تتضاعف، ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب. فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة وليس فيه أنه لا تجوز زيارة قبر النبي عليه السلام. Baik. Kata pengarang dalam bahasa Melayunya, soalan apakah dalil yang menunjukkan bahawa kaum lelaki dan kaum perempuan dibolehkan untuk menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawapannya, menziarahi makam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suatu yang disunatkan berdasarkan ijma', seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad dan An-Nawawi dan selainnya. Bukan dua orang je ulama yang menukilkan ijma', tetapi selainnya. Okey, termasuklah ulama-ulama Melayu kita seperti Kiai Sirajuddin Abbas, seperti ulama-ulama Melayu Nusantara yang lain yang membahaskan tentang masalah bid'ah, tentang masalah tawassul, tentang masalah ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, apabila telah berlakunya ijma', maka apakah makna ijma'? Ijma' ni ialah kesepakatan para mujtahidin terhadap sesuatu perkara pada sesuatu zaman. Maknanya apabila telah berlaku ijma', dan ramai juga orang yang salah faham tentang ijma' ni. Ijma' ni bukan kesepakatan doktor-doktor
atau kesepakatan ahli falak atau kesepakatan mereka yang alim tetapi tidak berstatus ataupun berdarjat mujtahid. Dia ta'rifan ijma' ni mestilah kesepakatan itu adalah kesepakatan mujtahidin. Jadi mujtahid ni adalah darjat tertinggi kalau kita belajar dalam usulul fiqh, dalam rutbatul ulama, masalah perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, maka rutbah ataupun martabat yang paling tinggi dalam bab hukum hakam ni adalah para ulama yang berdarjat ataupun berstatus mujtahidin. Sekiranya kesepakatan itu hanyalah kesepakatan daripada kelompok-kelompok yang dianggap alim ataupun dia alim tetapi tidak sampai darjat mujtahid, maka itu tidak dipanggil sebagai ijma'. Jadi masalah ijma' ni adalah masalah yang penting supaya kita faham bahawasanya ijma' adalah sumber ketiga hukum. Apa makna ijma' sumber ketiga hukum? Ijma' ni dia 4 sumber hukum yang disepakati. Dipanggil 4 sumber hukum yang muttafaq. Iaitu pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Maka ijma' ni adalah kesepakatan ijtihad oleh para mujtahid terhadap sesuatu perkara pada sesuatu zaman. Maknanya kalau dah ada kesepakatan mujtahid terhadap sesuatu perkara, maka ijma' itu tidak lagi boleh dicarik, tidak lagi boleh dibantah apabila dah berlaku kesepakatan. Jika dah berlaku kesepakatan, tiba-tiba, contohlah, ada seorang alim yang dia tidak pun berdarjat mujtahid atau sekiranya berdarjat mujtahid, dia melakukan ijtihad ataupun fatwanya bercanggah dengan ijma', maka fatwanya atau pendapatnya tidak boleh diguna pakai. Itu kaedah dalam usulul fiqh. Apabila disebut tentang ijma' ni, maka kata ulama, kaedah lah, kaedah dia, la masagul ijtihadi fi mawridin nas. Itu tidak ada lagi ruang untuk ijtihad apabila telah warid nas, apabila telah datang nas. Maka nas ni adalah seperti Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma'. Maka kalaulah seseorang tiba-tiba dia datang, dia buat fatwa bahawasanya solat subuh itu 3 rakaat contohnya. Dia kata untuk menambah ketaatan dan kekuatan iman di akhir zaman, hendaklah kita menambah solat subuh kita sebanyak 4 rakaat contohnya. Maka fatwanya tidak boleh diterima. Kerana apa? Kerana bercanggah dengan ijma'. Kerana ijma' ulama', ijma' mujtahidin bahawasanya solat subuh itu adalah 2 rakaat. Maka perkara yang telah diijma' tidak lagi menerima sebarang pandangan-pandangan yang baharu. Jadi untuk orang yang memahami usulul fiqh, alhamdulillah. Tetapi kebanyakan orang awam, mereka tidak memahami masalah usulul fiqh. Mereka mendengar pendapat-pendapat yang selera dengan, yang sesuai dengan selera dia, nafsu dia. Saya bagi contoh. Masalah main gitar contohnya. Masalah main gitar, perkara yang bertali. Itu adalah masalah yang telah diijma'kan oleh ulama'. Ulama' telah ijma' terhadap pengharaman gitar. Pengharaman perkara bertali, perkara yang bertiup. Maka ini adalah ijma'. Tetapi datangnya sebahagian ulama' yang mutaakhirin yang tidak berstatus mujtahid pun, lalu mereka mengatakan bahawasanya harus untuk main gitar, asalkan gitar itu bukan dimain untuk tujuan melalaikan, kata dia. Maka para ulama yang berpegang teguh dengan masalah hukum yang telah diijma'kan mengatakan bahawasanya bukankah terdapat kaedahnya al-ghayah la tubarriru al-wasilah. Matlamat itu tidak menghalalkan cara. Maka jika matlamatnya baik sekalipun tetapi caranya itu seperti main gitar, nak dakwah tapi main gitar, perkara itu telah diharamkan dengan ijma'.
Maka tidak boleh kita mengambil pula fatwa-fatwa yang contemporary yang bukan daripada mujtahid pun. Hatta kalau daripada mujtahid pun ditolak fatwanya ataupun ditolak ijtihadnya. Kerana apa? Kerana seorang mujtahid itu kalau kita buka dalam kitab-kitab usulul fiqh, di antara syarat utama untuk jadi mujtahid ialah mestilah dia mengetahui ijma' yang telah berlaku pada zaman sebelumnya. Supaya apa? Supaya dia tidak berfatwa yang bercanggah dengan ijma' yang telah berlaku. Sebab tu syarat nak jadi mujtahid ni berat. Bukan senang. Jadi seorang mujtahid dia tak boleh ijtihad benda yang telah ijma' sebelum dia. Jadi kerana itu disyaratkan dia tahu ijma' yang telah berlaku sebelumnya. Kalau dia tak tahu tentang ijma' berlaku sebelumnya, kemudian dia berfatwa yang bercanggah dengan ijma', itu menjadi masalah dalam perbahasan hukum. Maka kembali kepada persoalan kita, iaitu apa hukum menziarahi kubur Nabi SAW. Maka sebagaimana yang dibentangkan, antaranya dinukilkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa. Kitab Asy-Syifa ni dia adalah membincangkan tentang hukukul Mustafa, tentang Nabi SAW, membincangkan tentang keistimewaan Nabi, tentang hak-hak Nabi, tentang kita kata sifat-sifat Nabi SAW. Maka kitab Asy-Syifa ni masyhur. Kitab Asy-Syifa ni masyhur. Qadhi Iyad ni bermazhab Maliki. Dia bermazhab Maliki. Maka kitab Asy-Syifa ini menukilkan ijma'. Itu Qadhi Iyad menukilkan ijma' tentang harusnya menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk apa kita menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka antara dalil yang ulama ambil untuk mengatakan bahawasanya menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sunat, adalah mengambil dalil daripada ayat Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Maknanya ayat ini, sesungguhnya jika mereka ketika menzalimi diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat dosa, kemudian mereka mendatangimu, yakni mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memohon keampunan kepada Allah dan Rasul pun mendoakan, memohonkan keampunan buat mereka, nescaya mereka mendapati bahawa Allah adalah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Surah An-Nisa. Maka ayat ini dia menjadi dalil. Dalil apa? Dalil bahawasanya pertama, Allah Ta'ala sendiri yang menceritakan di dalam Al-Quran bahawasanya para sahabat, bila mereka, kita kena ingat, sahabat ni dia bukan maksum. Sahabat pun dia manusia biasa. Walaupun darjat para sahabat itu lebih tinggi daripada kita, of course. Tetapi para sahabat itu bukan semuanya adalah taqi. Para sahabat itu bukan semuanya wali. Para sahabat itu bukan semuanya soleh. Cuma dalam bab hadis, kalau kita bincang tentang ulumul hadis, maka kita faham bahawasanya periwayatan para sahabat itu semuanya diterima adil, kerana para sahabat itu dalam riwayat diterima sebagai adil. Para sahabat ni mereka ada satu ciri istimewa, para sahabat ni mereka pasti tidak akan berdusta tentang Nabi SAW. Hanya zaman sahabat. Tapi setelah pada zaman sahabat, maka dinilailah pada zaman tabi'in, zaman tabi'un tabi'in itu dinilai daripada ciri-ciri yang telah ulama tetapkan dalam ilmu rijal. Tetapi daripada sudut kita kata pengamalan ajaran Islam secara keseluruhannya, secara kulli, kita dapati banyak dalam hadis-hadis ataupun dalam sirah Nabi hukum para sahabat yang melakukan zina, para sahabat yang minum arak, ada dalam
kisah-kisah para sahabat yang melakukan curi contohnya, kerana hukum-hukum tersebut adalah berdasarkan kepada kes-kes yang ada. Kes-kes yang ada apabila berlaku mencuri, maka apa hukum mencuri? Maka diberikan hukum. Maka of course di kalangan para sahabat itu ada di kalangan mereka yang sudah tentu mereka bukan maksum, maka mereka melakukan dosa. Sama ada dosa itu kecil ataupun dosa itu besar. Maka dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan keadaan para sahabat apabila mereka buat dosa. Para sahabat ni mereka buat dosa. Apabila mereka buat dosa, apa tindakan mereka? Pertama sekali mereka akan datang jumpa Nabi SAW. Maknanya para sahabat ni mereka tidak malu untuk memohon ampun kepada Allah, tetapi melalui Rasulullah SAW. Dia orang boleh je nak mohon ampun, sendiri-sendiri. Tetapi Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, mereka ni bila nak mohon ampun pada Allah, mereka akan datang pada Nabi SAW. Mereka akan minta Nabi doa, ya Rasulullah, doakan keampunan buat aku. Dan mereka dalam masa sama mereka mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka juga mohon minta Nabi SAW mohon doa pada Allah supaya ampunkan mereka. Ini dinamakan sebagai syafaah. Secara lughahnya dinamakan sebagai syafaah. Walaupun perbincangan syafaat itu secara istilahnya kita bincang dalam masalah di hari kiamat, di hari akhirat. Tetapi daripada sudut lughahnya, syafaah itu ialah talabul khairi minal ghairi lil ghairi. Mohon kebaikan daripada yang lain untuk yang lain. Yakni kalau dalam kes apabila Nabi SAW mohon ampun kepada Allah, bukan Nabi mohon ampun untuk diri baginda, tetapi Nabi mohon ampun, talabul khairi, mohon kebaikan, mohon keampunan, kebaikanlah, minal ghairi, daripada yang lain, yakni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lil ghairi, untuk orang lain, bukan untuk dia. Maknanya Nabi ni bila mohon ampun, syafaat Nabi ni sallallahu alaihi wasallam dengan makna ni, maknanya di dunia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon ampun kepada Allah bukan untuk diri baginda, tapi untuk diri umatnya. Kerana diri baginda sallallahu alaihi wasallam, of course Nabi maksum. Allah Taala telah mengampunkan dosa-dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah lalu dan apa yang terkemudian. Tetapi dosa manusia biasa, seumpama para sahabat dan hatta sampailah pada zaman kita sekarang, maka kita wajib bertaubat kepada Allah dan mohon ampun daripada dosa-dosa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara cara-cara yang baik yang boleh kita lakukan ialah kita mohon ampun kepada Allah dengan menziarahi Rasulullah. Ayat ni menerangkan apabila para sahabat mereka nak mohon ampun pada Allah terhadap dosa mereka, mereka ziarah Rasulullah loh. Mereka jumpa Rasulullah. Dan dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan tentang ja'uka. Ja'uka, mereka mendatangi engkau, ya Rasulullah, mereka mendatangi engkau. Dan bila sebut ja'uka ini tidak disyaratkan Nabi SAW itu hidup atau mati. Kerana apa? Kerana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut tentang ardul amal umatnya, tentang pembentangan amalan umat Nabi SAW setiap hari. Okay, amalan kita ni dibentangkan kepada Nabi SAW, akan dibentangkan kepada Nabi SAW secara kulli. Secara kulli ni maknanya adalah secara kita kata secara general. Maknanya dibentangkan jika banyak yang baik, maka Nabi SAW akan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Akan tetapi jika amalan umat Nabi SAW itu banyak yang buruk berbanding yang baik,
maka Nabi akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi umatnya. Maknanya apabila Nabi SAW, walaupun Nabi telah wafat, tetapi bukan bermakna terhenti kebaikan Nabi SAW pada umatnya. Itu kita kena faham sungguh-sungguh. Di sini apabila kita pergi ke maqam Rasulullah SAW, kita dah faham dalam masalah sebelum ni tentang tawassul, tentang tabarruk dan sebagainya. Maka apabila kita menziarahi kubur Rasulullah dan kita melakukan doa di sisi kubur Rasulullah SAW, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okay, maka bila kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sisi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak menjadikan seseorang itu syirik kepada Allah hanya semata-mata dia berdoa di sisi maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana perkara itu harus. Contohnya kita kata hadis yang kuat yang disebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid. Hadis ini menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hadis tu inna hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum, iaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kehidupanku itu adalah kebaikan buat kamu, dan kematianku juga tidak bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terhenti kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tetapi Nabi kata wa mamati khairul lakum, dan aku punya kematian juga adalah kebaikan buat kamu, yakni tidak terhenti kebaikan yang Allah Taala berikan kepada Rasulullah walaupun Rasulullah telah wafat. Yang mana dalam hadis ini Nabi sebut yang mafhumnya bahawasanya amalan kamu itu dibentangkan kepadaku. Sekiranya apa yang dah aku lihat berunsur kebaikan, maka aku akan memuji Allah. Dan sekiranya apa yang aku lihat berunsur kejahatan, maka aku memohon keampunan kepada Allah untuk kamu. Maka hadis ini, bayangkan hadis ini menceritakan tentang apabila Rasulullah SAW telah wafat. Nabi dah wafat dah. Tetapi setiap hari Nabi SAW itu dibentangkan amalan umatnya kepadanya. Dan kalau dilihat kebaikan, maka Nabi akan bersyukur kepada Allah. Dan jika dilihat keburukan, Nabi akan mohon ampun kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahawasanya setelah kewafatan Rasulullah masih lagi bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara berlaku dengan ciptaan Allah dan keizinan Allah. Bukan bermakna Nabi yang mengampun dengan umatnya, tetapi Nabi mohon ampun bagi pihak umatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita buat ziarah di kubur Rasulullah, walaupun kita faham sekarang ni kadang-kadang bila kita buat ziarah ada yang menjaga di sisi makam, dia akan kata doa Kaabah dia kata. Kan, doa tu kena hadap Kaabah. Tak boleh doa menghadap makam Rasulullah. Ini adalah orang yang jahil. Orang yang jahil. Kerana apa? Kerana kiblat doa bukan Kaabah. Kaabah itu kiblatus salah. Kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, as-sama'u qiblatud du'a. Langit itulah kiblat doa. Kiblat langit doa. Kiblat doa langit. Kiblat solat Kaabah. Jadi bila kita mengangkat tangan, tidak kira mana-mana arah sekalipun. Tidak kira mana-mana arah tu maksudnya ialah kiri, kanan, depan, belakang. Tak kira lah kita membelakangi Kaabah ke, berhadapan Kaabah ke, kita tepi Kaabah ke, tidak menghadap ke arah Kaabah. Di mana-mana saja kita boleh berdoa, di mana tangan kita diangkat ke langit, kerana kiblat doa adalah langit. Bukan Kaabah. Mana ada orang doa tangannya ke depan ke Kaabah kan? Kita doa menadah tangan. Menadah tangan maknanya menghadap ke atas. Kerana apa? Kerana
langit itu adalah kiblat doa, mambatur rahmah, tempat turunnya rahmat, banyaknya para malaikah di langit. Maka sebab tu kita doa tangan menghadap ke langit. Dan apabila kita berdoa menghadap ke arah makam Rasulullah, bukan kerana kita menganggap makam Rasulullah itu adalah kiblat doa. Tidak, tetapi kita sedang menziarahi Rasulullah. Dah kenapa kalau kita ziarah Rasulullah, kita nak kena membelakangi Rasulullah pula? Kan? Walaupun Rasulullah dah wafat dalam kubur, bukan bermakna terhenti kehormatan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita disyariatkan untuk sampai ke makam Rasulullah kita memberikan salam? Untuk apa kita bagi salam pada Rasulullah? Kerana Rasulullah setiap hari menjawab salam orang yang memberi salam kepadanya. Bahkan jika diberi salam daripada jauh pun, sebab bila kita buat salawat kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita bagi salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi salam pada Rasulullah. Hatta setiap hari kita dalam solat, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, kita bagi salam pada Rasulullah dan Nabi jawab soalan kita, Nabi jawab salam kita. Nabi jawab setiap hari, Nabi SAW akan jawab salam kita dalam solat. Maka kita ni faham dah, Nabi jawab salam kita dalam kubur. Maknanya apa? Maknanya Nabi SAW di dalam kubur, Nabi hidup. Nabi mati, kita faham Nabi dah wafat. Tetapi Nabi SAW itu tiada di alam dunia ni. Di alam dunia ni sebagaimana kita. Tetapi Nabi berada di alam barzakh itu, Nabi SAW hidup di dalam kuburnya. Sebagaimana dalam firman, dalam sabdaan Nabi SAW, Al-anbiya'u ahya'un fi quburihim yusallun. Para Nabi itu mereka hidup dalam kubur mereka dan mereka bersolat. Para Nabi mereka bertana'um. Mereka mengambil nikmat, mereka berlazat-lazatan, talazuz, berlazat-lazatan dengan melakukan solat. Kerana solat itu adalah kelazatan bagi para anbiya. Sebab tu kita dengar Nabi SAW waktu hidup, Nabi solat sampai bengkak-bengkak kaki. Kerana solat itu adalah kelazatan buat para anbiya. Maka apabila kita pergi ke makam Rasulullah SAW, memang di dunia nyata kita ni, dimensi kita ni, memanglah Nabi SAW tu dah wafat. Takkan kita nak kata Nabi hidup di dimensi kita ni, Nabi dah wafat. Yang hidup pada dalam dimensi kita ni adalah Nabi Isa AS. Tetapi pada syarak, Nabi itu di dalam kuburnya hidup. Maka bila Nabi hidup, sebab tu bila kita bagi salam kepada Rasulullah, maka Rasulullah akan jawab. Dan apabila kita berselawat kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW akan tahu siapa yang berselawat ke atasnya. Even kalau pada hari Jumaat, disebut dalam hadis bahawasanya selawat itu sampai direct kepada Rasulullah SAW. Maka pada hari Jumaat, jangan lupalah kita berselawat ke atas Rasulullah SAW direct. Direct, kerana sampainya direct. Sebab tu Abu Darda dalam hadis tentang selawat ini pada hari Jumaat ini, maka Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, walaupun setelah engkau wafat ya Rasulullah, maka selawat itu mesti sampai lagi pada Nabi. Dan Nabi jawab, walaupun setelah aku wafat, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan ke atas bumi ini daripada memamah jasad para Nabi. Kerana jasad para Nabi ini tidak hancur, tidak binasa. Maka sebenarnya Nabi Allah itu hidup dengan diberi rezeki kepadanya, yakni hidup di dalam kubur. Kalau kita meyakini bahawasanya orang yang mati syahid itu mereka hidup dalam kubur dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah tu, ayat tu, maka kita faham di sini bahawasanya jika orang yang syuhadaul ma'rakah, orang yang mati syahid dalam peperangan, mereka itu hidup dalam kubur mereka, maka di antara orang yang syahid peperangan dengan Rasulullah, dengan para anbiya, mana lebih afdal? Maka yang lebih afdal adalah para anbiya. Maka of course para anbiya itu mereka hidup dalam kubur mereka.
Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka beroleh manfaat, mereka boleh bermanfaat daripada ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang menziarahi kuburku, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan penuh ta'zim, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti Nabi kata akan diberikan syafaatku kepadanya. Siapa tak nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Semua orang nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Kerana kita tahu bahawasanya diri kita ni tidak sempurna. Diri kita ni adalah pendosa. Anak Adam ni semua pendosa. Sebaik-baik pendosa yang bertaubat. Cumanya taubat ni kadang-kadang kita mungkin mati tidak sempat bertaubat. Kerana kita ni panjang angan-angan kan, tulul amal. Bila kita panjang angan-angan, kita rasa esok kita sempat taubat, lusa kita sempat taubat, tulat kita sempat taubat. Rupa-rupanya esok pagi tak bangun tidur dah. Kita mati dalam tidur kita. Maka bila kita tidak sempat taubat daripada dosa-dosa kita, lebih-lebih lagi dosa-dosa besar, maka fahamlah kita di hari akhirat kita berhajat kepada syafaat Rasulullah. Macam mana kita nak register syafaat Nabi ni? Kan? Memanglah kita tahu bahawasanya Nabi SAW ada satu syafaat yang dinamakan sebagai syafaatul kubra ataupun syafaatul uzma, iaitu syafaat sewaktu kita di padang mahsyar kelak. Yang mana kalau orang-orang Islam mereka ini mati dalam keadaan fasik, maka mereka ni akan diazab dengan kepanasan matahari. Lalu mereka berlari-lari mencari syafaat. Itu yang kita bincang dalam bab istighathah. Apabila umat-umat manusia ni daripada zaman Nabi Adam, yang Islam lah, yang bukan Islam mereka tak dapat syafaat. Yang Islam ni mereka lari-lari mencari Nabi Adam, mohon syafaat. Maka Nabi Adam kata, bukan aku orangnya. Mereka buat istighathah, mohon pertolongan dalam keadaan terdesak. Maka mereka pergi jumpa Nabi-Nabi lain pun, Nabi-Nabi lain kata, bukan aku orangnya. Sehinggalah mereka jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah Nabi kata, akulah orangnya. Maka Nabi mengangkat tangan, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi memberikan syafaatnya kepada semua umat Islam. Daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampailah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Muslim, semuanya menerima syafaat Rasulullah. Lalu kita muslimin dan muslimat semuanya yang berdosa ini pasti akan dilepaskan daripada sengsara panasnya matahari tadi. Tetapi yang tidak beriman, mereka tidak lepas daripada panas matahari ini tadi. Wal'iyadu billahi ta'ala. Maka antara cara kita nak register syafaat, nak register sebagai penerima syafaat Rasulullah, ialah dengan kita menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan dinilai sebagai kuat oleh Al-Hafidh As-Subki. Maka hadis ini dia bukanlah hadis yang sahih, yang kuat untuk kita jadikan sandaran dalam ibadah. Maka kita ambil daripada bab fadailul amal. Dalam bab fadilah amal, bukankah menziarah itu hanya fadilat sahaja? Maka kita buat fadilah amal jika sekalipun ianya berlandaskan kepada hadis yang dhaif. Kerana hadis yang dhaif boleh untuk kita beramal dalam bab fadailul amal. Ia bukannya ibadah yang makhsusah. Bukan ibadat seperti salat atau puasa atau zakat atau haji, bukan. Tetapi dalam bab fadailul amal. Maka janganlah kita tinggalkan peluang ini. Kalau kita ada peluang untuk menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah duit kita ni kita simpan makam Rasulullah belum pergi lagi, habis kita dah pergi melancong. Kan rugi. Rugi kerana apa? Kerana apabila kita menziarahi makam Rasulullah, di sini bukan kita nak kata melancong tu haram, melancong itu hukumnya harus.
dengan niat yang baik, melancong itu hukumnya harus. Apalagi kalau dia niat untuk tafakkur. Apalagi dia niat untuk tafakkur fi khalqillah. Itu harus. Bahkan tuntutan daripada Allah supaya kita ni buat tafakkur. Tetapi dalam erti kata mimbabil aula, daripada sudut aulawiyat, daripada sudut keutamaan, kalau kita ada duit tu, keutamaannya ialah melakukan perkara yang lebih afdal. Maka lebih afdal jika dia ada wang lebih, ada duit lebih, dia boleh ziarah Rasulullah, maka dia pergi ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh menta'zimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengagungkan Rasulullah, kerana Rasulullah lah yang telah berkorban sepenuh jiwa raga, melakukan khidmat untuk agama sehingga sampai agama Islam yang mulia ini ke tanah Melayu. Kalau bukan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak sampailah hidayah kepada kita. Tak ada bezalah kita dengan binatang. Tetapi asbab daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun bukan Rasulullah sendiri yang datang ke tanah Melayu, tetapi dengan kekuatan perjuangan Rasulullah, maka sampailah Rasulullah, dakwah Rasulullah itu ke tanah Melayu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada mana-mana kita panggil tidak ada mana-mana daerah yang mana Islam masuk kepadanya, yang mana seluruh penduduknya masuk Islam. Seluruh penduduknya masuk Islam, melainkan Nusantara. Dikatakan oleh para ulama sejarah, tak ada negara yang mana apabila Islam masuk dahlah tanpa peperangan, tanpa penjajahan. Tapi Islam masuk ke tanah Melayu dengan jalan perniagaan, dengan jalan ziarah. Tetapi akhirnya seluruh tanah Melayu ini jadi Islam, sehingga Melayu itu sinonim dengan Islam. Betapa besarnya rahmat Allah Ta'ala ke atas orang-orang di Nusantara ini. Maka hendaklah kita jaga nikmat kita ni elok-elok, dan kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur kepada Allah di atas nikmat Islam yang Allah Ta'ala kurniakan. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, disebut satu hadis, iaitu hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Hadis ni sering digunakan oleh golongan Wahabi ni untuk mengatakan bahawasanya janganlah kamu bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan melainkan kepada 3 masjid je. Janganlah teguk-teguk sangat nak pergi ke makam Rasulullah tu. Nabi tak suruh pun, dia kata. Nabi suruh pergi 3 masjid je. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dengan Masjidil Nabawi. 3 masjid Nabi suruh. Maka mereka salah memahami nafs. Makna hadis ini pada hakikatnya ialah, janganlah kalian ini bersungguh-sungguh untuk melakukan perjalanan bagi melakukan solat. Bagi melakukan solat, kerana solat di ketiga-tiga masjid ini digandakan. Solat ketiga-tiga masjid ni tak sama solat di masjid-masjid yang lain. Digandakan pahalanya, berganda-ganda. Maka di sini bukan makna Nabi SAW janganlah kamu bersungguh pergi ke sesuatu tempat melainkan 3 masjid ni. Kalau pergi ke tempat lain haram jadinya. Tidak. Makna nas ini bukan begitu. Kata ulama, makna nas ini ialah barang siapa yang mahu bermusafir dengan tujuan mendirikan solat di suatu masjid, maka sepatutnya dia pergi musafir ke 3 buah masjid. Macam kita. Jangan teruk-teruk sangatlah nak bermusafir, nak pergi masjid apa nama tu yang dekat Turki tu. Siapa tahu? Hagia Sophia apa nama? Hagia Sophia apa nama? Kan? Yang kejap jadi gereja, kejap jadi masjid, menjadi gereja kan? Maka kita pergi sana bersungguh-sungguh nak solat kat masjid tu. Maka ini maksud dia. Bahawasanya Nabi kata, janganlah kalian bersungguh-sungguh nak pergi solat di satu masjid itu dengan sungguh-sungguh sampai keluarkan belanja yang besar, sedangkan masjid itu tidak ada fadilat seumpama fadilat 3 masjid yang Nabi sebut.
Itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini bukan memberarti larangan pergi menziarahi makam Rasulullah. Tak ada larangan pun. Nabi tak pernah kata janganlah kamu ziarah kuburku. Bahkan Nabi sendiri menyebut barang siapa ziarah kuburku maka dia dapat syafaat. Yang ni muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bagaimana kita nak berinteraksi dengan hadis-hadis ini sekiranya kita mengabaikan satu dan kita mengambil sesuatu hadis tu mengikut hawa nafsu kita, sesuai dengan pendapat kita, sesuai dengan fikrah kita yang memang membenci amalan-amalan ziarah kubur Nabi SAW ni, maka kita akan gunalah apa yang sesuai dengan nafsu kita. Mereka ni lah, mereka ni bukan kita, mereka ni lah. Maka mereka ni mengambil satu dalil dan meninggalkan dalil yang lain. Adapun kaedah ahli sunnah itu lebih cantik, iaitu dalil-dalil ini sekiranya boleh digabungkan, kerana kaedah dalam ilmu hadis, apabila hadis itu boleh digabungkan, maka digabungkan pada maknanya sehingga membentukkan suatu kesimpulan yang cantik. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya barang siapa yang menziarahi makam Rasulullah SAW dengan niat yang baik, dengan niat mendapat keridaan Allah, dengan niat mendapat keampunan Allah, dengan niat mendapat syafaat Rasulullah, maka semua ni ada dalil dia. Kalau niat mendapat keampunan Allah, ada ayat Quran tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, mereka mendatangi kamu ya Rasulullah. Kita pun mendatangi Rasulullah walaupun Rasulullah dah wafat. Pada dunia kita ni, dimensi kita ni, Rasulullah dah wafat, tetapi Rasulullah di dalam kubur masih hidup. Rasulullah tahu siapa ziarah dia, Rasulullah tahu siapa bagi salam pada dia. Maka kita datang pada kubur Rasulullah, ya Rasulullah, mohon pada Allah supaya ampunkan aku. Apa salahnya? Tak salah. Pergi makam Rasulullah SAW mengharapkan keampunan Allah, boleh. Mengharapkan syafaat Rasulullah, boleh. Nabi sebut, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Bahkan Rasulullah SAW itu, kita tahu bahawasanya baginda adalah seafdal makhluk. Bahkan Nabi SAW itu adalah Khalilullah. Dia dalam di kalangan para anbiya ni hanya 2 orang sahaja yang mendapat gelaran Khalilullah. Yang pertama adalah Ibrahim alaihissalam, yang kedua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini mencapai darjat tertinggi di kalangan para anbiya, iaitu mendapat darjat Khalilullah. Khalilullah ni maknanya mendapat darjat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau lepas ni kita ada rezeki yang lebih, kita ada wang yang lebih, harta yang lebih, janganlah kita kedekut untuk belanjakan untuk menziarahi Nabi SAW. Contohnya kita buat umrah, kita ziarah dulu ke Baitullah, kita melakukan umrah, kalau mampu pergi haji, kemudian kita ziarah Rasulullah SAW, bermula kita dapat syafaat, kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini saja malam ni. Ada soalan ke yang kalau dia tak faham? Jelas semua? Alhamdulillah. Kalau tak ada soalan, kita tutup dulu majlis kita pada malam ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. واغفر لنا ولمشايخنا واجزهم عنا خيرا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا زيارة قبر اللهم ارزقنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احشرنا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا إلا ظله. يا الله يا حي يا قيوم برحمتك أصلح لنا شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal Amin. batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma Amin. rabbana atina fid dunya hasanah fil Amin. akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa Amin. sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang nak tanya soalan tu angkat tangan. Silakan. Ada yang tanya soalan sila. Tak ada ke terangkat tangan tu? Terangkat kod. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jumpa Doktor, lagi terima semua kasih insya-Allah. pengurusi majelis. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.